Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video-video sebelum ini, saya telah menerangkan tentang atom, crystal structure dan defect pada microstructure. Sebagaimana yang telah saya terangkan sebelum ini, pemprosesan bahan kejuruteraan selalu melibatkan bahan dalam keadaan ataupun bentuk fasa cecair dan juga fasa pepejal. Okay, dalam topik ini kita akan belajar apa itu gambar rajah fasa dan bagaimana cara untuk kita membaca gambar rajah fasa tersebut. Apa itu phase diagram? Phase diagram ataupun gambar rajah fasa ialah satu lakaran sesuatu sistem dan dia menggambarkan fasa yang seharusnya wujud pada keadaan keseimbangan untuk sebarang gabungan komposisi pada suhu-suhu tertentu. Gambar rajah fasa ni dia mengandungi maklumat mengenai struktur fasa sistem sesuatu bahan tersebut. Dia sangat membantu dalam meramalkan transformasi fasa dan microstructure yang dihasilkan yang mungkin mempunyai keseimbangan ataupun non-equilibrium character. Equilibrium phase diagram dia menggambarkan ataupun mewakili hubungan antara suhu dan juga komposisi dan kuantiti fasa dalam keadaan keseimbangan. Bahan tulen seperti air dia boleh wujud dalam fasa pepejal, cecair ataupun wap. Ini bergantung kepada suhu, tekanan dan juga komposisi. Fasa dalam bahan adalah kawasan yang memiliki struktur, sifat dan komposisi yang seragam dan dipisahkan dari fasa lain oleh batas yang berbeza. Okay, yang boundary ni kita akan tengok kemudian apa jenis-jenis garisan ataupun boundary yang ada dalam phase diagram. Sifat bahan juga bergantung kepada microstructure bahan seperti yang saya sebut sebentar tadi, yang seharusnya dia bergantung kepada jenis, bilangan dan bentuk fasa yang ada. Untuk memahami transformasi fasa, phase diagram digunakan yang mana ianya adalah carta yang menunjukkan fasa mana yang stabil dalam keadaan yang bagaimana. Okey, ini Seterusnya kita akan lihat fasa sesuatu bahan apabila dia dicampur. Dan kita akan tengok bagaimana kelarutan sesuatu bahan apabila dicampur dengan bahan yang lain. Contohnya kita tengok ketulan ais pada persekitaran ataupun suhu bilik. Ini contoh yang mudahlah untuk kita lihat bagaimana tiga fasa berlaku yang mana kita ada bahan dalam keadaan solid, liquid dan juga vapor. Ini tiga fasa yang biasa wujud dalam air. Okay. Dalam kes ini, air pepejal dan cecair adalah dua fasa yang terpisah dan berbeza yang dipisahkan oleh batas fasa iaitu permukaan ketulan ais. Okay. Manakala air yang tersejat pula memisahkan fasa cecair dan wap air. Untuk gambar rajah B, ini gambar rajah B, kita melihat campuran di antara air dan juga bahan alkohol. Apabila air dan alkohol dicampur dalam satu bekas, dia boleh menghasilkan unlimited solubility. Iaitu campuran ini dia akan larut sepenuhnya.
Okey, dia punya campuran ni awak akan nampak sebenarnya dia akan campur antara water dan juga alkohol secara keseluruhan. Okey, untuk gambar rajah C adalah campuran di antara air dan juga garam. Okey, apabila berlaku pencampuran di antara air dan juga garam, kita akan lihat bagaimana berlakunya limited solubility, iaitu campuran yang tidak sepenuhnya terlarut. Di sini awak boleh nampak walaupun dia dicampurkan, masih wujud juga lebihan garam dekat bawah ni. Okey. Yang terakhir, gambar rajah D, awak boleh melihat campuran di antara air dan juga minyak. Okay, bila campuran di antara air dan minyak, dia akan menghasilkan no solubility, iaitu awak boleh lihat bahawa kedua bahan ini tidak terlarut antara satu sama lain. Bahan ni dia akan terasing. Compare dengan gambar rajah B dan juga gambar rajah C. Sebilangan besar rajah fasa dibina dengan menggunakan keadaan keseimbangan. Ketiga-tiga keadaan ini dia boleh menghasilkan satu phase diagram. Phase diagram ni biasanya akan digunakan oleh jurutera dan juga saintis untuk memahami dan meramal banyak aspek tingkah laku bahan. Kita nak tengok apabila sesuatu bahan berada dalam keadaan keseimbangan, bagaimana ataupun apa fasa yang berlaku pada suhu-suhu tertentu. Daripada gambar rajah fasa, kita ada 3 jenis sistem bagi bahan. Yang ini saya dah bagi gambaran dalam slide sebelum ini. Okay. Yang pertama ni adalah complete solid solubility, iaitu kelarutan pepejal lengkap. Yang ini awak boleh tengok pada contoh B tadi. Yang ini B. Kemudian kita ada limited solid solubility. Yang ini dia tidak larut sepenuhnya. Contoh pada rajah C. Dan yang terakhir non-solid solubility. Yang ini gambar rajah D. First, kita tengok dulu complete solid solubility, iaitu kelarutan pepejal lengkap. Contoh elemen yang dialoykan bersama ialah silver dan juga gold, copper dan juga nikel, dan yang terakhir silver dan juga platinum. Ini gambar rajah fasa bagi kedua bahan yang larut sepenuhnya. Yang ini awak boleh tengok dia punya gambar rajah. Yang ini contoh bagi copper dan juga nikel. Paksi X adalah komposisi bahan. Ini adalah paksi X. Dan ini adalah paksi Y. Paksi Y adalah untuk suhu. Cara baca komposisi ni awak boleh nampak dekat bawah ni. Yang ni dia mention sebagai copper dan ini dia mention sebagai nikel. Okay. Untuk bahagian ini, copper dekat hujung ni dan ini adalah nikel. Okay, biasa awak akan nampak dekat sini dia akan tulis komposisi ni kita nak wakilkan apa. Contoh kita nak wakilkan nikel. Okay, yang ini nikel adalah 100%. Dan hujung ni adalah nikel 0%. Contoh awak tak nak guna persen nikel. Awak nak pakai persen copper boleh juga. Yang ini dia akan ubahlah. Awak akan pakai contohnya, awak kata awak nak pakai persen copper. Boleh juga. Cuma yang ini dia akan jadi 100% copper, 0% copper.
Macam mana kita nak decide kosong 100 ni? Okey, contohnya lah ni saya sketch sajalah. 20, 40, 60, 80 dan akhirnya 100. Okey, yang ini saya nak pakai weight percent nikel. Okey. Untuk 20 ni, dia sebenarnya membawa maksud konten ataupun komposisi bahan berada pada keadaan 20 weight percent nikel dan dia ada 80 weight percent copper. Okey, saya harap awak boleh fahamlah apa maksud dia. Dia ada 100% pada satu bahan ni. Okey, 20% dia mengandungi nikel dan 80% dia mengandungi copper. Okey. Kalau kata 60 ni, awak nak tengok bacaan pada 60 pula. Ini 60 weight percent mengandungi nikel dan 40 weight percent mengandungi copper. Yang atas ini awak boleh lihat larutan kedua bahan dalam fasa liquid. Dan yang bawah ini, kedua-dua bahan copper dan nikel berada dalam keadaan solid. Dalam area yang seakan-akan bentuk daun ni, bahan awak berada dalam keadaan liquid dan juga solid. Daripada gambar rajah fasa yang awak lihat ni, kita boleh tahu bahawa kedua-dua logam, elemen copper dan juga nikel, dia boleh larut antara satu sama lain dalam keadaan pepejal dan dia juga boleh larut sepenuhnya dalam keadaan bentuk fasa cecair. Gambar rajah fasa ni dia menunjukkan cecair berfasa tunggal pada suhu yang tinggi, keadaan pepejal berfasa tunggal pada suhu yang rendah. Sebab tu awak nampak liquid ni dia berada ke atas, solid ni dia berada dekat bawah. Kedua-dua ni yang ada liquid plus solid ni, campuran kedua-dua fasa, dia memisahkan antara keadaan liquid dan juga fasa dalam daun ni dengan liquidus line. Kalau kata untuk solid terpisah dengan fasa liquid plus solid ni, kita akan panggil dia sebagai solidus line. Yang kedua, kita ada limited solid solubility. Contoh macam air dan garam tadi, dia tak larut sepenuhnya. Contoh elemen yang dialoykan bersama, kita boleh tengok pada copper dan juga silver, plumbum dan juga strontium ataupun tin. Ini contoh gambar rajah plumbum dengan strontium. Kita boleh lihat pada suhu tertentu, bahan boleh berada pada fasa-fasa yang tertentu. L ni dia mewakili liquid. Alpha adalah plumbum. Beta adalah strontium. Kedua-dua logam separa larut dalam antara satu sama lain dalam keadaan pepejal dan dia boleh berlaku tindak balas eutatic. Dekat sini awak boleh nampak dia boleh berlaku tindak balas eutatic. Kita juga ada fasa plumbum dan campuran liquid. Yang ini strontium dan campuran liquid, manakala yang bawah adalah campuran di antara plumbum solid dan juga strontium solid. Yang ini semua dalam keadaan solid ya. Antara dua pencampuran kita sebut sebagai eutatic point.
Atas ni kita boleh nampak kedua larutan sepenuhnya terlarut. Yang ini di dalam keadaan liquid. Kalau kata dia hanya alpha ini, kita sebenarnya boleh panggil dia sebagai plumbum rich solid. Yang ini pula, yang ini stellium rich solid. Ketiga ialah non-solid solubility, iaitu dia tiada kelarutan pepejal. Contohnya elemen cadmium dan juga bismut. Yang ini eutectic point dia. Dalam larutan ni dia tak ada individual solid phase. Beza dengan yang limited solid solubility ni, kita ada individual solid phase. Itu perbezaan di antara kedua phase diagram ini. Gambar rajah fasa ni dia ada lagi rupa-rupa dia yang lain yang awak boleh explore untuk bahan-bahan yang lain. Saya just fokus 3 bentuk ni sahaja. Untuk ketiga-tiga sistem dalam phase diagram ni, kita akan tengok rajah yang lebih jelas lah. Untuk complete solid solubility. Untuk phase diagram ni sebenarnya kita ada 3 pemboleh ubah. Saya dah sebut tadi, kita ada temperature, composition dan juga pressure. Satu lagi, yang ketiga, pressure. Pressure biasa kita assume dia sebagai constant. Sebab tu kita lebih banyak rujuk phase diagram, temperature versus composition. Inilah yang menentukan X dan Y dia. Composition biasa untuk bahan nanti dia ada banyak jenis. Biasa yang kita nak tengok ataupun yang saya nak terangkan ni bila kita ada 2 komponen. Iaitu contohnya untuk komponen copper dan juga nikel yang dialloykan bersama. Copper dan juga nikel yang dialloykan bersama. Yang ini kalau kata weight percent nikel. Tadi saya dah terangkan bila kita consider nikel, kat mana kedudukan nikel, itulah adalah dia punya 100%. Permulaan dia kosong lah. Kalau kata awak nak yang ini jadi weight percent copper, 100% akan ada dekat sini, 0% copper akan ada dekat sini. Yang ini saya dah terangkan tadi. Pada fasa bahagian atas ni, bahan awak keseluruhannya berada dalam keadaan liquid. Pada bahagian bawah, dia akan berada dalam keadaan solid. Yang ini phase dia. Yang ini liquid plus solid. Solid ni content dia adalah copper dan juga nikel lah. Liquidus line, solidus line. Ini jenis garisan yang ada dalam phase diagram. Satu lagi kita ada solvus line. Yang ketiga kita ada solvus line. Yang ini tak adalah dalam untuk complete solid solubility ni, kita tak ada untuk solvus line. Nanti kita tengok contoh yang lain. Liquidus line ni dia adalah boundary ataupun garisan yang memisahkan fasa liquid sepenuhnya dengan fasa liquid plus solid. Boundary kat belah bawah. Manakala untuk solidus pula, dia adalah boundary yang memisahkan antara fasa solid dan juga fasa liquid plus solid. Boundary atas. Ni pada garisan ni. Ini pula limited solid solubility. Dalam limited solid solubility ni dia bentuk macam rama-rama. Tapi dalam ni kita ada yang membezakan dia dengan non-solid solution ni adalah pada bahagian ini.
Ini alpha ni kita tadi dah represent plumbum kan. Awak boleh panggil dia sebagai plumbum rich solid. Yang ini pula kita panggil dia sebagai stanium rich solid. Liquid, dia dalam keadaan liquid lah. Yang ini plumbum plus liquid. Ini pula stanium plus liquid. Ini plumbum plus stanium. Okey, dia dalam dua fasa. Macam saya sebut juga tadi, bila awak dalam keadaan weight percent stanium, maksudnya dekat sini 100% stanium lah. Kalau awak unjurkan, awak nak tahu pada garisan point ni, point A. Point A ni dia ada 30 weight percent stanium dan bakinya adalah 70 weight percent plumbum. Jumlahnya adalah 100%. Okey. Yang terakhir non-solid solubility. Okey, untuk non-solid solubility bezanya dia tak ada yang fasa tunggal solid. Dia tak ada yang mana ada kan tadi plumbum rich solid dengan stanium rich solid. Okay, untuk non dia tak ada. Dia hanya berlaku dalam keadaan fasa liquid sepenuhnya ataupun dia berlaku percampuran kedua bahan solid ataupun solid dan liquid. Dia tak ada fasa tunggal bagi solid. Okay. 3 pemboleh ubah perlu ditentukan untuk menentukan bahawa sistem berada dalam keseimbangan. Yang tadi saya dah mention lah, sama ada temperature, pressure ataupun composition. Biasanya kita abaikan pressure sebab pressure ni dia constant. Apabila kita menganggap pressure adalah constant, jadi kita banyak rujuk phase diagram temperature versus composition. Okay, ini saya dah tunjuk tadi. Apa itu equilibrium condition? Keadaan keseimbangan ditunjukkan sebagai lengkung pada permukaan melengkung dalam 3D dengan kawasan untuk fasa pepejal, cecair dan wap, dan kawasan di mana pepejal dan cecair ataupun pepejal dan wap atau cecair dan wap wujud bersama dalam keseimbangan. Tadilah dalam gambar rajah fasa yang kita dah tengok. Tapi kita tak tengok yang vapor phase ni. Dia jarang berlaku. Awak kena tengok bahan yang lain yang mana dia wujud dalam vapor phase. Jenis sistem gambar rajah fasa ataupun phase diagram ni dia berdasarkan pada bilangan komponen kimia dalam sesuatu bahan. Dia terbahagi kepada 4 jenis lah. Kita ada unary alloy, binary alloy, ternary alloy dan juga quaternary alloy. Apa yang membezakan dia adalah jumlah komponen dalam alloy tersebut. Okay. Kalau unary dia ada single component, binary dia ada 2 component, ternary ada 3 component, quaternary dia ada 4 component. Saya lebih fokus pada binary alloy. Apa itu komponen? Komponen yang boleh jadi pure metal ataupun compound. Compound ni kalau dalam seramik lah. Dia adalah bahan murni yang diperlukan untuk menyatakan komposisi fasa dalam sistem. Yang contoh tadi awak ada copper dengan nikel yang dialloykan, plumbum dan juga stanium yang dialloykan. Okay. Apa itu phase ataupun fasa? Fasa ni dia adalah semua bahagian microstructure alloy dia ada mempunyai physical properties yang sama dan juga composition yang sama. Contohnya binary alloy dalam keadaan pepejal, microstructure boleh terdiri daripada 4 bentuk. Yang pertama dia boleh dalam bentuk
single solid solution ataupun larutan pepejal tunggal. Tadilah yang ada plumbum rich solid. Yang kedua, dia boleh two separate pure component. Dua komponen tulen yang dipisahkan. Ketiga, dia ada two separate solid solution. Yang ini dua larutan pepejal yang dipisahkan. Yang keempat adalah chemical compound together with solid solution. Sebatian kimia bersama dengan larutan pepejal. Ini adalah 4 bentuk binary alloy. Bagi binary alloy yang melibatkan pengaloyan dua komponen. Contohnya kalau awak nak tengok dalam metallic alloy. Metallic alloy ni dia adalah campuran antara metal dengan bahan metal lain atau campuran metal dengan non-metal. Metal plus metal atau metal plus non-metal. Contoh metallic alloy ni macam brass. Dia ada campuran antara copper dan juga zinc antara kedua bahan metal. Jadi daripada campuran metallic alloy tadi, untuk brass ni kita nak tahu apa komponen yang terkandung dalam brass. Unsur kimia yang membentuk alloy brass tadi terdiri daripada dua. Main komponen dia adalah copper dan juga zinc. Jadi phase diagram yang kita akan rujuk adalah phase diagram yang ada composition copper dan juga zinc. Okey, ini saya harap awak boleh faham. Dalam video seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk membaca phase diagram. Sekian, terima kasih.